yang merupakan perkara yang dinyatakan dalam satu perkara yang dinyatakan dalam hadis. Apa dia? Kana Allah, hadis Imran bin Husain. Kana Allah wa lam yakun syai'un ma'ahu. Faham? Kana Allah wa lam yakun syai'un ma'ahu. Ini adalah untuk menolak sebahagian orang yang mengatakan ada sesuatu yang qadim bersama dengan Allah Ta'ala. Kita ahlu sunnah wal jamaah beriktikad qadim ni satu je. Faham? Qadim ni satu, iaitu Allah. Dan makhluk ini bukan qadim. Makhluk bukan qadim. Semua makhluk tak terkecuali didahului oleh tiada. Sebab itu ada hadis yang berbunyi kana Allah wa lam yakun syai'un ma'ahu. Adalah Allah, tidak ada sesuatu bersama dengannya. Maksudnya pada azali. Jadi sebelum adanya makhluk-makhluknya, Allah Ta'ala telah bersifat dengan qadim. Jadi apa maksud dia? Pakai ibarat yang seterusnya menambah faham kita. Lam yazdad bikaunihim syai'an lam yakun qablahu. Tidaklah bertambah dengan kaunihim, dengan kejadiannya, dengan terciptanya. Maksudnya apa? Dengan sebab terciptanya mereka kembali kepada khalq, tidaklah bertambah ia Allah dengan kaunihim, maksudnya dengan kewujudan mereka makhluk. Sesuatu yang tidak adalah ia sesuatu sebelum mereka. Min tu bayaniyah kepada syai' sifatihi itu yang dijelaskan. Faham? Tidaklah bertambah ia Allah bi, dengan sebab bi bahasa sababiyah, dengan sebab kewujudan mereka makhluk sesuatu. Macam contohnya dalam bahasa Arab kata izdada Zaidun ilman, telah bertambahlah oleh Zaid nisbah ilmu. Faham? Jadi dia jadi tamyiz. Jadi begitulah juga kat sini. Syai'an tu tamyiz. Tidaklah bertambah ia Allah dengan sebab kewujudan mereka makhluk, nisbah sesuatu yang tidaklah ia sesuatu tidaklah ia sesuatu, maksud tidak adalah ia sesuatu sebelum mereka daripada sifat-sifatnya. Kalau bahasa mudahnya, tidaklah bertambah sesuatu pun daripada sifat-sifat Allah disebabkan wujudnya makhluk. Faham? Itulah maksud dia. Dia bukan macam kita. Bila satu orang tu dia ada anak, maka bertambahlah satu nisbah baru kepada dia, iaitu bapa. Faham? Bila dia belajar, dia reti, maka bertambahlah satu sifat baru pada diri dia. Sebelum ini dia jahil, sekarang ini dia reti, alim, tambah, dan lain-lain. Faham? Tetapi Allah Ta'ala seperti mana zatnya itu qadim, maka sifatnya qadim. Dia tidak ada sifat yang dulu tak ada, sekarang baru ada. Dulu semasa makhluk tak ada, Allah Ta'ala tidak bersifat dengan pencipta. Bila setelah dia mencipta makhluk,
barulah dia ada sifat pencipta. Jadi sifat pencipta itu dulu tak ada, sekarang ada. Kalau kita sebut begitu, maknanya sifat Khaliq itu adalah hadis, baru, bukan qadim. Sebab dia dulu tak ada. Faham? Sesuatu yang dulu tak ada, maka itu adalah baru. Maksudnya kalau kita kata begitu, kita telah mengisbatkan yang dipanggil istilah hululul hawadis fi zatillahi ta'ala. Dulu sifat Khaliq itu tak ada, kemudian sifat Khaliq itu telah datang. Datang pada apa? Datang pada zatnya. Zatnya qadim, sifat Khaliq itu hadis. Maka dia telah dipanggil apa? Benda yang qadim boleh didatangi oleh sifat-sifat yang baru. Sedangkan sesuatu yang qadim tidak boleh didatangi oleh sifat-sifat yang baru. Dia sebenarnya bahasan ni panjang lebar kalau disyarahkan oleh Dr. Said Faudah sampai dekat berapa puluh muka surat. Tapi kita tak perlu nak sebut di sini. Beliau rad Syekh Ibn Taymiyah tentang satu perkara yang maklum. Satu perkara yang mana maklum merupakan pegangan beliau. Bahkan Syekh ada kitab khas pula yang lain, iaitu dipanggil masalah hululul hawadis, ataupun satu lagi masalah dipanggil qidamun naw'i. Maksudnya beliau mengatakan adanya sesuatu yang qadim selain daripada Allah. Allah qadim, di sana ada makhluk, dia makhluk tapi qadim, yang diistilah dia dengan qidamun naw'i. Maka perbahasan dia itu dibuat satu kitab untuk rad. Kamu hanya masukkan tajuk tu, maksudnya ada perbahasan yang Ibn Taymiyah telah khilaf dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, iaitu dalam i'tiqad beliau yang disebut sebagai qidamun naw'i, dan satu lagi masalah hululul hawadis fil qadim. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa kama kana bi sifatihi azaliyan kadzalika la yazalu 'alaiha abadi. Dan seperti mana adalah ia bersama sifatnya. Ba tu dipanggil ba lil mula basah. Mula basah. Maksudnya, dan seperti mana adalah ia memakai sifatnya. Ini kalau terjemah lama, maksudnya bersama dengan dia tu ada sifat. Faham? Dan seperti mana adalah ia memakai dengan sifatnya pada azali. Bukan pada azali, azalian ni menerangkan tentang masa. Dan seperti mana adalah ia bersama sifatnya pada azali, kadzalika, begitulah, seperti yang demikian itu, berterusanlah ia alaiha, di atasnya, nya sifat-sifatnya, selama-lamanya. Faham? Selama-lama. Dia macam zaraf. Azalian dengan abadian tu zaraf. Maksudnya sifat Allah Ta'ala ini, dia samalah macam kita belajar dalam akidah, seperti mana zat Allah Ta'ala itu qadim ataupun azali, maka sifatnya pun qadim dan azali. Tambah satu lagi, seperti mana zat Allah Ta'ala itu abadi. Abadi, kalau dalam sifat 20 tu adalah apa? Baqa. Faham? Baqa tu abadi lah. Seperti mana zat Allah Ta'ala itu abadi ataupun baqa, maka sifat-sifatnya baqa. Di semua sifat 20 tu adalah dinisbahkan kepada zat dan sifat. Faham? Seperti mana zatnya abadi, maka sifatnya abadi. Bukan macam kita punya tahu boleh didatangi oleh binasa.
Apa maksud tahunya manusia didatangi oleh binasa? Dia jadi jahil. Mula-mula dia tahu dan jahil. Dulu dia kuat masa dia muda, sekarang dia lemah. Itu dipanggil didatangi oleh binasa. Sifat tu binasa, tak ada. Dulu ada, sekarang tak ada. Dulu tak ada, kemudian ada, kemudian tak ada balik. Faham? Memang makhluk. Dalam Quran Allah berfirman, Allahu alladhi khalaqakum min du'fin thumma ja'ala min ba'di du'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin du'fan wa syaibah. Itu ma'ruf, makhluk. Tiada ada, tiada balik. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Dia juga adalah merupakan ibarat ni, dia adalah merupakan rad kepada sebahagian ajaran sesat. Firqah sesat lah. Seperti firqah Mu'tazilah, seperti mana firqah Jahmiyah. Mereka beriktikad begini. Mereka beriktikad bahawasanya macam contohnya mutakalliman kan, bercakap-cakap, berkata-kata. Jadi mereka kata sebelum adanya makhluk, sebelum adanya mukhatab. Mukhatab tu maksudnya yang kita bercakap dengan dia. Allah Ta'ala tidak berkata-kata. Faham? Kemudian selepas itu barulah dia bersifat dengan berkata-kata. Maksudnya sara mutakalliman ba'da wujudil mukhatab. Bersifatlah ia dengan sifat mutakallim selepas adanya mukhatab. Maksudnya makhluk yang dituju cakap kepadanya kan. Samalah juga mereka kata pada azali Allah Ta'ala tidak bersifat dengan khaliq. Sara khaliqan ba'da wujudil makhluk. Sara qadiran ba'da wujudil maqduri alaih. Jadi ibarat ini, penegasan ini daripada Syekh Abu Ja'far Al-Tahawi adalah untuk mengangkat ataupun mematahkan salah faham dalam perkara tersebut. Bukan salah faham lah, kesesatan dalam perkara tersebut. Okey. Sebab itu bila kita belajar dalam dalam kitab ilmu kalam, dia kenapa Mu'tazilah ataupun firqah batilah ni dia beriktikad seperti itu. Dia memakai logik seperti ini. Dia pakai logik, iaitu macam contohnya kudrat kan. Kudrat Allah Ta'ala itu berkuasa. Jadi berkuasa ni, sifat berkuasa ni, dia ada dia punya maf'ul dia. Maf'ul itu maksudnya apa? Maf'ul itu maksudnya sesuatu yang dikesankan oleh sifat berkuasa. Allah Ta'ala berkuasa menghidupkan. Contoh kan? Maka apabila sesuatu benda yang mungkin terkena dengan sifat kudrat mencipta, maka barulah terzahirnya sifat berkuasa tadi. Faham? Sebab itu bila kita belajar ilmu akidah, jadi ulama Asy'ariyah telah terangkan perkara yang susah difahami oleh mereka, iaitu yang dimaksudkan dengan Allah Ta'ala itu bersifat dengan kuasa. Jadi ta'aluk yang kita belajar tu, ta'aluk sifat kudrat. Faham? Jadi mereka tanya, okey, semasa azali kita telah bersetuju semasa azali ni makhluk tak ada. Faham?
Jadi semasa azali makhluk tak ada, jadi apakah benda yang mana bertakluk dengan sifat berkuasa sehingga Allah Ta'ala dipanggil berkuasa? Faham? Sebab yang mendapat kesan daripada sifat berkuasa tu tak ada. Kalau kita kata sejak azali lagi ada makhluk yang menjadi maf'ul kepada sifat qudrat, maka kita telah mengisbatkan adanya sesuatu selain daripada Allah semasa azali. Faham? Kalau kita kata begitu, maka itu perkara yang bertentangan dengan dasar akidah bahawasanya semasa azali tidak ada makhluk yang lain. Maka mereka mengatakan semasa azali sifat tu tak ada. Selepas berlakunya maf'ul kepada sifat itu, maka barulah sifat itu Allah Ta'ala bersifat dengan. Faham tak? Maka dia punya makhlas dia untuk memahami perkara itu yang kita belajar tentang ta'alluq. Faham? Dia panggil apa? Ta'alluq saluhi dengan ta'alluq tanjizi. Ta'alluq saluhi qadim. Faham? Ta'alluq saluhi qadim. Kalau nak faham seperti mana kita belajar dalam ilmu mantik, tapi itu dia tak samalah sebiji. Dia ada istilah bil fi'il dan dia ada satu istilah apa? Bil quwwah. Maksudnya sejak daripada qadim Allah Ta'ala telah bersifat dengan sifat qudrat. Dan sifat qudrat Allah Ta'ala telah bertakluk dengan benda yang mungkin. Telah bertakluk. Faham? Dengan benda yang mungkin. Takluk jenis apa? Takluk jenis saluhi. Maksudnya sifatul qudrah itu dia tasluh. Dia boleh untuk mengubah mungkin itu dengan apa juga yang diiradahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang apabila kita mengisbatkan sifat berkuasa itu pada qadim, itulah makna dia. Faham? Itulah apa? Maknanya, iaitu qadim itu bersifat dengan qudrat dan telah bertakluk dengan mumkinat dengan ta'alluq saluhi. Kalau ta'alluq tanjizi hadis kan? Ta'alluq tanjizi hadis. Ta'alluq tanjizi hadis itu maksudnya setelah Allah Ta'ala ataupun apabila diciptanya makhluk, maka makhluk itu berlaku tanjiz. Sekarang ni pun ada tajwiz, tanfiz. Faham? Tanjiz, tanfiz sama lah. Dan tanjizi itu adalah hadis baharu. Yang baharu itu makhluk lah, sebab makhluk itu dia baharu, kewujudannya baharu, maka dipanggil ta'alluq tanjizi hadis. Jadi itu adalah apa? Cara untuk ulama Asy'ariyah meloloskan iskal yang membelit mereka, yang ada yang menafikan terus sifat seperti ahli falsafah. Ada yang mengatakan sifat-sifat ni adalah tidak wujud seperti Mu'tazilah. Macam-macam lah. Yang fikir semua benda ni sebab dia fikir terlebih. Faham? Kita dah sebut banyak kali, Mu'tazilah ni orang pandai, bukan orang bodoh. Orang pandai tu maksudnya orang belajar lah. Tapi dia banyak sangat fikir sampai dia terbelit dalam pemikiran dia. Dia tak boleh keluar. Faham? Sebab itu kena ada hidayah dan ada nur untuk pimpin keluar. Mu'tazilah ni semua adalah cendia kawan. Dulu Mu'tazilah sebelum dia sesat ni, dia terkenal, kita pernah sebutkan masa sejarah, baca sejarah firqah. Mereka ini adalah orang yang berjasa kepada Islam dalam mempertahankan benteng akidah ketika berlawan dengan golongan sesat. Tapi setelah itu dia jadi sesat. Dan Syekh Zaid Kausari telah sebut punca kesesatan itu datang kepada mereka sebab Mu'tazilah ni terkenal sebagai ahli jidal. Dia kalau jidal memang hebat. Tetapi bila selalu sangat berjidal, maknanya orang tu selalu bersohbat dengan ahli batil. Berjidal kan bercakap dengan orang. Jadi terpalit dalam otak dia sebahagian idea-idea batil tu masuk dalam otak dia.
Faham? Lain kali dia pula jadi sesat. Mu'tazilah ini pada peringkat awal dipuji. Dia jaga benteng apa? Dia lawan maknanya pada firqah batilah yang memang batilah, yang dia pun tak i'tiqad. Tapi kemudian dia telah mempunyai apa? Senarai panjang akidah yang kita pula abad dia. Seperti mana Imam Abu Hasan Asy'ari asalnya adalah Mu'tazilah kan. Okey. Dia terbelit dalam otak dia, pemikiran dia. Maka Asy'ariyah ni dia adalah min baini farsin wa damin labanan sa'ighal syaribin. Kemudian laisa ba'da khalqihi al-khalqa istafada ismal khaliqi. Dia ini semua ibarat sampai ke depan ni dia sebenarnya mengukuhkan makna yang pertama tadi. Sebenarnya kita dah faham dah semua ibarat ni. Kalau kita faham perkataan tu, sebenarnya ibarat lepas ni hanyalah tafsirannya. Kita kata dia adalah penerangan tubi untuk kita faham betul-betul bahawasanya sifat Allah Ta'ala itu qadim, bukan baharu, bukan Allah Ta'ala baru dapat bila adanya makhluk. Jadi semua ibarat depan ni sebenarnya adalah mentafsirkan itu. Mazala bi sifati qadiman qabla khalqihi lam yazdad bi kauni syai'an. Kalau nak kata dia takrar, ya, dia takrar, tapi takrar yang ada faedah. Kita dah sebut sebelum ni, dalam perkara akidah ini, takrar itu adalah dituntut. Faham? Ada perkara-perkara dalam akidah yang mana dia boleh difahami daripada sifat yang lain, tapi sifat itu diulang lagi. Macam contohnya qadim kan, qidam. Bila sebut qidam ke wajibil wujud ke, dalam tu ada makna baqa. Faham? Tapi kenapa disebut lagi baqa? Sebab apa? Dalam perkara akidah kita tidak berpada dengan isyarat, tetapi kita perlu ibarat yang soreh. Faham? Takut apa? Takut satu orang yang mana dia kurang dia punya fitnah dia. Fitnah tu maksudnya dia punya kesedaran dia. Dia tak nampak benda tu. Kalau sebut isyarat-isyarat tak faham, maka kita sebut dengan soreh. Satu. Dan akidah ni benda yang melibatkan i'tiqad, maka dia perlu diulang-ulang untuk mengukuhkan apa? Untuk mengukuhkan kenyataan. Faham? Sebab itu konsep di sini pun begitu. Syekh tak kisah dalam mengulang-ulang, tapi cuma dia ulang dengan lafaz-lafaz yang tidak sama lah. Tapi makna dia tu sebenarnya mengukuhkan apa yang telah ada pada kenyataan pertama tadi, iaitu nak mengukuhkan kefahaman bahawasanya sifat dia itu adalah qadim. Laisa, tidaklah ia selepas mencipta ia akan makhluk, istafada mengambil faedah ia akan nama khalik, dan tidaklah dengan mengadanya akan ciptaan mengambil faedah ia akan nama al-bari. Faham? Laisa tu dia masuk pada istifada dengan makna nafi. Tidaklah ia selepas itu, kita ambil laisa tu sebagai fa'il. Sebab tu ada tidaklah ia. Wallahu a'lam.